Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dapat bersama-sama untuk mengikuti sesi PDPR melalui rakaman insya-Allah. Okey. Apa khabar anak-anak di rumah? Mungkin terlalu lama berada di rumah. Mari kita isikan masa-masa kita yang terluang ini dengan perkara yang berfaedah. Okey, sudah tentu anak-anak biasanya berurusan berjual beli sama ada di kedai runcit ataupun di pasar-pasar raya. Semasa kita membeli, mestilah kita memilih sesuatu yang terbaik. Kalau beli baju, mesti kita beli baju yang berjenama, yang asli. Sudah tentu kita tidak mahu sesuatu baju ataupun alatan dan juga barangan yang palsu. Begitu juga dengan kepercayaan kita. Kita tidak suka orang yang berkata nista, berkata palsu kepada kita. Jadi apapun kita kena faham untuk kita membezakan antara palsu dengan yang benar, pegangan yang betul dengan pegangan yang salah. Kita mesti ada satu pengetahuan yang amat mendalam. InsyaAllah. Saya Ustaz Muhammad Yusfadillah bin Muhammad Yusuf dari Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim. Kita akan sama-sama hari ini untuk meneliti satu topik. Jika lihat di paparan, ini adalah berita-berita yang sering kita dengar kebelakangan ini. Bahkan pada pagi ini pun berita jam 7 tadi di siaran RTM memperkatakan tentang isu ini. Ini adalah gambaran yang berlaku di Malaysia di mana kepercayaan-kepercayaan benar dan kepercayaan-kepercayaan yang salah ini telah menjadi kelam kabut. Ataupun sudah tak tentu dah. Jika nampak di gambaran itu ada beberapa individu. Paling glamour rasanya Ayah Pin lah. InsyaAllah anak-anak kenal semua kan. Glamour cerita dia tentang Ayah Pin lah. Hari ini kita akan mengikuti satu tajuk di bahagian akidah khusus bagi KSSM di tingkatan 4. Pelajaran yang terakhir sekali iaitu pelajaran yang ke-12. Dengan tajuk di dalam buku teks kita adalah hindari ajaran sesat. Anak-anak insya-Allah. Sebelum kita mula, hari ini kita mesti menetapkan satu target ataupun dengan istilah rasmi adalah standard pembelajaran kita. Dulu-dulunya dipanggil objektif pembelajaran. Jadi yang pertama sekali insya-Allah selepas ini habis je kita mengikuti siaran ini, kita boleh menakrifkan apakah sebenarnya yang dikatakan sebagai ajaran sesat. Itu yang pertama dan paling penting sekali. Yang kedua, lepas ini kita mesti boleh menjelaskan ciri-ciri dan juga contoh bagi ajaran itu. Kalau ada satu amalan, satu ayat, satu benda yang sampai kepada kita, boleh ke tak boleh kita kenal pasti. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mesti dapat lepas ni menerangkan kesan melakukan pasti orang tu dia dah melakukan ataupun terlibat cenderung kepada ajaran sesat. Kita boleh sebut dengan satu persatu apa kesan terhadap diri dia, terhadap masyarakat dan terhadap negara. Akhir sekali yang keempat, objektif kita pada hari ini adalah merumuskan cara untuk kita menjauhi ajaran sesat. InsyaAllah anak-anak ya. Boleh lah. InsyaAllah lah. Dalam tempoh yang singkat ini, kita cuba dapatkan 4 maklumat ini sebaik mungkin. InsyaAllah lah. Oleh kerana tajuk kita ni adalah tajuk akidah. Jadi dia tidak dapat digambarkan dengan benda yang maujud. Jadi orang tak nampak. Hang percaya apa? Contohnya, orang tak boleh nak sebut dengan jelas. Sebab itulah kita mesti bawakan satu dalil yang menunjukkan bahawa di mana ataupun apa asas kita untuk berpegang kepada akidah yang benar. Di sini Ustaz bawakan satu hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Apa Anas bin Malik ni kata? Anas bin Malik radhiyallahu anhuma qala, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadillu
ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyhi. Okey, ada dua perkara dalam hadis tersebut. Bahawa satu ketika Anas ni bercerita Rasulullah satu ketika bertemu dengannya. Dia memegang bahuku. Kata Anas, maksudnya Anas dengan Nabi SAW ni rapat dah. Okey, kalau kita ni kawan kita pegang bahu tu kita yakin dah. Percaya. Apa sabda Rasulullah kepada Sayyidina Anas ni? Sayyidina Anas ni dipesan oleh Rasulullah. Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan kepada kamu ni dua benda. Lan tadillu. Siapa yang belajar bahasa Arab tu dia mesti faham lah. Lan ini adalah satu penegasan yang tidak akan berubah. Maksudnya kalau penegasan itu jangan buat, janganlah sampai bila-bila. Kalau penegasan itu suruh buat, dianjurkan, dia akan kekal sampai bila-bila. Apa yang dipesan lagi? Lan tadillu, tidak akan sesat selama-lamanya ma tamassaktum bihima. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya. Apa yang pertama sekali? Kitab Allah, iaitu Quran, dan wasunnatun nabiyhi. Ini adalah sumber utama kita. Sebelum kita bergerak jauh, benda pertama yang kita perlu faham, akidah yang benar, kepercayaan yang benar, i'tiqad yang benar adalah datangnya daripada Quran dan hadis. Selain daripada itu, kita kena selidik dulu. Okey, boleh faham anak-anak ya? InsyaAllah nak. Okey, kalau tidak ada apa-apa, kita teruskan. Okey. Ini adalah objektif kita yang pertama. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ajaran sesat ini? Orang suka sebut ajaran sesat. Ajaran sesat. Okey. Kalau anak-anak ada peluang nanti, insya-Allah, layarilah laman web JAKIM itu dan terpaparlah lebih kurang 56 ajaran sesat yang telah diwartakan. Tu belum tak masuk lagi yang tak warta tu. Yang ada di kampung-kampung, ceruk-ceruk pekan, okey. Yang kita tak dapat nak sahkan dengan. Tapi 56 itu adalah satu angka yang sangat besar dan mencemaskan kita dah. Okey, dalam peperiksaan anak-anak kena ingat bila soalan bertanyakan tentang ajaran sesat dalam bab pengertian, anak-anak kena jawab dalam dua keratan. Okey, kita lihat keratan yang pertama. Okey. Apa maksud ajaran sesat? Iaitu ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam. Itu keratan pertama. Kena sebut. Kalau tak sebut, tidak ada markah kat situ dah. Ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam. Keratan kedua, sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Quran dan hadis. Tadi kita sebut. Dia mengaku pakai jubah, pakai serban, pakai kopiah, pakai songkok. Gayanya gaya orang Islam. Malangnya segala percakapan dia, kata-kata dia, tutur-tuturnya adalah bertentangan dengan ajaran Islam, iaitu khusus dalam Quran dan juga hadis. Maka yakinlah kita bahawa segala tutur katanya itu kita boleh pertikai dan kita masukkan dalam kategori ajaran sesat. Okey, boleh? Boleh faham anak-anak ya? InsyaAllah. Okey. Seterusnya. Ini kita dah semakin masuk ke bahagian-bahagian yang spesifik. Lebih mendalam. InsyaAllah dalam buku teks anak-anak boleh lihat. Okey. Dia bahagikan untuk memudahkan kita mengenal pasti. Mengenal pasti apakah ciri-ciri yang paling mudah untuk kita kenal pasti satu-satu ajaran ini atau individu lebih tepat sama ada dia berada di jalan akidah yang benar ataupun dia mempraktikkan ajaran-ajaran yang salah ataupun ajaran sesat, tepat dengan tajuk kita hari ini. Okey, yang pertama kita akan lihat sekejap lagi iaitu aspek Al-Quran dan hadis. Tadi kita dah sebut. Menyalahi Quran dan hadis saja kita boleh kategorikan sebagai ajaran sesat. Okey, yang kedua adalah aspek akidah. Yang ni susah sikit sebab dia pegangan dalaman. Bila isu dalaman ni kita kena kenal dengan baik satu-satu individu tu. Barulah kita tahu. Kalau lihat dari sudut luaran, agak sukar aspek kedua ni. Okey, tapi tak apa. Lepas ni kita tengok. Yang ketiga adalah aspek akhlak. Yang ni insya-Allah kalau kita bergaul, memerhati dari jauh, kita dapat lihat ini adalah akhlak yang benar ataupun akhlak
salah ataupun sesat. Okey, dan terakhir sekali, aspek ibadah. Boleh dah anak-anak ya? Okey, Ustaz ulang lagi sekali, ada 4 aspek untuk memudahkan kita mengenal pasti ciri-ciri ajaran sesat. Pertama, kita akan lihat dari sudut aspek Al-Quran dan hadis. 2, kita akan lihat dari sudut aspek akidah. Ketiga, kita akan lihat dari sudut aspek akhlak. Dan yang keempat, kita akan lihat dari sudut aspek ibadat. Boleh anak-anak ya? InsyaAllah dah. Okey. 2 yang terakhir tu agak mudah. Nanti dalam peperiksaan, jika diberi pilihan, kita pilih aspek akhlak dan juga aspek ibadat. Okey, seterusnya anak-anak. Kita detailkan. Apa benda yang kita boleh kenal pasti dalam aspek Al-Quran dan juga hadis ini jika kita hendak menjustifikasi. Kita nak tentukan bahawa ajaran ini sesat ataupun benar. Okey, yang pertama sekali. Kalaulah satu-satu ajaran itu menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan logik akal semata-mata. Okey, maka kita boleh fahamlah dari situ bahawa ia adalah ajaran yang bersalahan. Okey, contoh yang biasanya selalu kita jumpa adalah ni logik akal ni dalam bab-bab jihad. Antara ayat yang sering disalahartikan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tulqu aydikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kamu mencampakkan diri kamu ini ke arah kebinasaan, ke lembah kebinasaan. Sebenarnya hadis itu ataupun lebih tepat lagi ayat itu sebenarnya bukanlah menyuruh manusia ni berbuat benda bahaya seperti jihad perang tu. Tapi sebenarnya ada asbab nuzul dia yang ceritakan tentang benda-benda yang spesifik untuk benda lain. Malangnya kalau orang tu dia tak mau berjihad, tak mau berperang, dia akan guna ayat. Ini salah satunya. Okey, ciri yang kedua. Masih aspek Quran hadis. Kumpulan ini atau ajaran ini meyakini terdapat dalam Al-Quran ini isu-isu yang tersembunyi ataupun ada lagi versi-versi lain dalam Al-Quran. Hari ini kita hidup di dunia IT yang agak canggih. Kita biasanya akan dapat pesanan-pesanan, mesej-mesej yang kadang-kadang kita rasa sangsi. Bahkan dalam internet itu pun telah terpapar beberapa surah yang ditambah. Konon-kononnya itu adalah versi Al-Quran yang baharu. Dan dijenamakan semula surah-surah tersebut dengan nama-nama yang bunyi yang Arabik sikit. Tapi bila kita kaji semula, sebenarnya itu adalah surah-surah yang ditambah. Tidak betul. Ini memerlukan satu kajian yang tuntas. Kita orang awam ni berkemungkinan pengetahuannya agak terhad. Okey, yang ketiga. Okey, kumpulan ini hanya menerima Al-Quran dan menolak hadis sebagai sumber hukum. Yang ni pun satu cerita juga. Di Malaysia ni ada juga kumpulan yang kita panggil sebagai kumpulan ini. Ada juga sebaliknya menerima Quran saja tapi anti hadis. Ada yang sebaliknya menerima hadis sebagai sumber hukum tapi menolak Al-Quran. Ni kalau kita Google cari semua kumpulan anti hadis ni seantero Asia Tenggara ni ada. Bahkan ada nama-nama yang khusus, sinonim. Sebut saja kumpulan anti hadis. Okey, kita akan dapat nama ni. Ustaz takkan sebutlah kat sini dah. Okey, diberi contoh di sebelah kanan itu ada kumpulan yang sekarang ni bergerak aktif atas dasar hak asasi manusia. Iaitu satu liberalisme dan yang kedua pluralisme. Anak-anak boleh lihat dalam buku untuk maksud yang lebih tepat ataupun tuntas. Cuma Ustaz nak maklum kat sini, dua kumpulan ini membawa prinsip liberalisme, menganggap semua agama ni sama rata. Pluralisme termasuklah ajaran Ayah Pin itu menggabung-gabungkan banyak ajaran agama dan diletakkan dalam satu. Boleh ya anak-anak? Itu aspek pertama, aspek Al-Quran dan juga aspek hadis. Banyak lagi tapi dalam buku kita cukuplah untuk 3 ni dah. Kita khatam yang ni dulu.
Okey, seterusnya aspek akidah yang Ustaz sebut agak sukar ni. Kalau kita tidak betul-betul mengenalinya ataupun rapat dengan ajaran ini. Pertama sekali. Tapi bila dia declare, kita pun fahamlah. Oh, pertama sekali dia kata apa? Mengaku bahawa dia ni seorang Nabi atau seorang Rasul. Macam berita hari tu, tunjuk Rasul Melayu. Bahkan sepanjang pengajian kita tidak ada satu pun lantikan daripada bangsa Melayu menjadi Rasul. Tapi tiba-tiba dia mengaku. Yakinlah. Itu ajaran yang salah. Yang kedua. Yang ni agak hulubun Arab kata. Taksub. Dia mendakwa diri dia kalau dia guru. Kalau dia murid, dia kata guru dia ini nanti akan ada kelebihan dan muncul di akhir umur dunia ini sebagai Imam Mahdi. Ni satu cerita lagi yang orang suka sebut. Orang Melayu ni sebut Imam Mahdi, dia rasa minat sangat. Sebab dalam beberapa riwayat tak diceritakan dengan detail. Cuma ada gambaran-gambaran umum saja. Tapi kalau kita baca lebih kitab-kitab, insya-Allah kita jumpa. Cuma yang kita sebut tadi sebagai pelajar, orang-orang awam, dia agak sukar mencari maklumat yang detail. Habis semua pakat mengaku. Orang Melayu, orang di Selangor tu pun mengaku dia Imam Mahdi. Wal-iyazubillah. Okey, yang ketiga. Mendakwa gurunya dapat menebus dosa. Yang ni pun pelik. Seolah-olah kita hampir sama dengan ajaran agama Kristian. Kalau dosa, boleh pergi merayu, boleh pergi meratap di gereja. Kita pun nak ikut ajaran ini, pergi jumpa guru, kononnya guru tu boleh tebus dosa kita. Sebenarnya palsu semua tu. Okey, yang keempat, memuja-muja makhluk untuk mendapat sesuatu kelebihan. Ni dah termasuk dalam bab-bab mendewa-dewakan makhluk, mujassimah, menjisimkan kepada makhluk. Okey, ini antaranya animisme masih terbawa-bawa. Bawaan orang Melayu dulu-dulu. Tengok pokok yang besar, kalau nak lalu kena minta izin. Dalam perjalanan, kalau melintas binatang-binatang tertentu, kita rasa apa? Kita rasa tak selamat dah perjalanan kita. Bunyi-bunyi binatang tertentu seperti serigala, gagak, membawa benda-benda ataupun alamat yang buruk. Ni semua ni salah. Apatah lagi tahap memuja. Okey, yang kelima. Yang inilah tadi. Yang kita sebut liberalisme. Semua agama ini adalah agama yang sama dan mengajar kepada perkara kebenaran. Iaitu dia membawa ke syurga. Bohonglah. Sebab kalau kita belajar betul dalam ilmu Al-Quran, ayat yang terakhir diturunkan, Allah dah declare dah bahawa hanya agama Islam sahaja agama yang benar. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Akhir ayat tu dia sebut apa? Wa raditu lakumul Islam dina. Okey. Dan aku redalah, Allah sebut Islam itu menjadi agama kamu. Dan terakhir dalam aspek akidah menolak perkara-perkara ghaib seperti roh, malaikat dan jin. Ini ada satu kumpulan ni dia tak percaya bahawa ada kehidupan lain selepas mati. Orang macam ni biasa takut je, kan? Dia ada buat salah. Tiba-tiba bila percaya ada hari pembalasan, ada hari akhirat, ada malaikat yang soal jawab, bukan nangkirnya, ada penjaga syurga, penjaga nerakanya, jadi dia takut. Jadi dia buang kepercayaan itu. Waliyazubillah. Okey, boleh faham anak-anak? Okey, kita masuk yang seterusnya. Okey, aspek yang ketiga adalah aspek ibadat. Ingat kita masih lagi dalam tajuk ciri-ciri untuk kita kenal pasti. Okey, ada 4 kat sini. Yang pertama, menolak kewajipan ibadat fardu. Ada di Malaysia ni sendiri, bila dia nak solat cukup sekadar dengan lafaz niat. Ni pening sikit ni. Kan? Kalau makan dia tak niat pula. Sahaja aku makan 3 pinggan. 3 pinggan kenyang kerana Allah Taala. Tak buat pula kan? Tapi dalam bab ibadat dia ambil bab-bab tu ni orang yang suka melepaskan diri dari tanggungjawab. Okey, yang kedua. Ni pun satu hal juga bagi dia berat sungguh solat ni. Dia kata tak perlu solat, cukup sekadar dengan zikir. Okey, wal iyazubillah. Ni macam-macam
Okey, yang ketiga. Konon-kononnya, kalau nak buat haji, ada tempat yang lebih suci. Ataupun tempat lain yang suci selain daripada Mekah. Ini ada dalam beberapa ajaran seperti ajaran Qadiani, Bahai dan Taslim. Okey, yang keempat, menghalalkan penzinaan atas nama nikah. Biasanya ada orang yang dia percaya bomoh. Bomoh ni tak semua salah. Yang salahnya yang mempergunakan ayat dan melanggar etika. Bila berbomoh konon-kononnya untuk menyembuhkan penyakit, si pesakit tu kena ada hubungan dulu dengan bomoh tu. Namanya nikah batin. Waliyazubillah. Sebenarnya itu adalah zina. Tapi dia kata tak apa, nikah batin ni tak apa. Tak perlu wali, tak perlu. Tak perlu saksi, tak perlu. Tak perlu mahar, tak perlu. Cuma ada hubungan saja. Ini kumpulan-kumpulan yang mengambil peluang. Okey, ini salah satu contoh tadi yang kita sebut. Bayar RM400. Okey. Jadi orang tu dia boleh hapus dosa. Senangnya. Jadi kalau dosa dia hapus, dosa guru dia, siapa nak hapus? Ini isu-isu. Dalam agama Kristian pun dia bincang benda-benda macam ni. Okey, salah satu sebab orang Kristian masuk Islam pun bab-bab dosa dah. Ada dia punya peringkat-peringkat dia dah. Okey, boleh faham anak-anak? Okey, kita masuk ke aspek yang terakhir. Ada 3 dalam aspek akhlak aspek terakhir. Pertama sekali, yang ni orang yang suka mengejek dan mempersendakan sahabat Nabi. Syiah contohnya anak-anak boleh Google cari syahadah Syiah. Kita 2 kalimah syahadah saja. Ada kumpulan Syiah yang ekstrim ni, dia ada 3 syahadah. Dia siap lafazkan beberapa lafaz la'anallah, laknat Allah ke atas siapa? Abu Bakrin wa Umarin. Dia senarai listkan satu persatu sahabat tu. Mempersendakan sahabat. Ini pun sama. Dalam bab akhlak memang sesat. Okey, yang kedua. Okey, yang ni terlalu jumud. Tadi terlalu hebat kan? Dalam bab akhlak terlalu jumud. Dia kata hanya guru dia saja yang benar. Orang lain semua salah. Jadi yang orang lain cakap tu semua tak betul. Guru dia cakap saja betul. Dia lupa. Manusia ni nasi. Ada ketikanya lemah. Ada ketikanya lalai. Ada ketikanya lupa. Dan cenderung kepada melakukan perkara-perkara yang salah dan silap. Okey dah. Dan terakhir sekali, memperkecilkan amalan-amalan masyarakat yang berasaskan sunnah. Yang ni pun satu hal juga dah. Benda-benda kecil pun dia suka salahkan. Baca tahlil lebih sikit pun marah kan. Padahal Allah dah sebut beberapa fadilat dalam bab-bab zikir dan sebagainya dah. Begitu juga lagi dahsyat berbangga dengan amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat. Dia rasa hebat dah. Boleh buat benda-benda yang memang sah-sah kita tahu akui bahawa itu adalah benda yang salah dan dosa. Waliyazubillah. Jadi selesailah 4 aspek untuk kita kenal pasti dah. Okey, ini adalah objektif yang ketiga. Bila kita dah kenal pasti, kita pun maklum, okey, dia tengoklah jiran-jiran kita di sebelah tu. Okey, apa yang patut kita buat, apa yang patut kita bertindak. Jangan tengok saja dah. Kalau perlu lapor kepada pejabat agama, laporlah. Kalau dia anak beranak kita, saudara mara kita, sahabat handai kita boleh bagi nasihat. Itu pun kalau dia mau dengar. Tapi sekurang-kurangnya ada tindakan di pihak kita selepas kita kenal pasti melalui 4 aspek dengan ciri-ciri tadi. Boleh ya anak-anak? Okey, seterusnya. Kita tengok yang ketiga. Apa kesan ajaran sesat ni? Ni dalam periksa ni sebenarnya tak ada isu ni. Kita kena faham. Tajuk kita pada hari ini di bahagian akidah. Jadi dalam periksa kena ambil yang pertama ni lah. Jangan duk fikir jauh sangat. Ada 4 aspek semua. Kita tengok 2 yang pertama dulu. Pertama sekali, confirm lah. Dari sudut agama, kalau kata baru permulaan, iman dia lemah lah. Kalau dia dah masuk, dah beramal dengan zikir-zikir yang sesat, amalan ibadat yang sesat, confirm lah akidah dia atau iman dia akan rosak. Okey, itu dari sudut individu dah. Dalam periksa nanti tengok betul-betul soalan nak kesan dari sudut siapa dah. Skop dia dah ada kat situ. Okey, yang kedua menjatuhkan imej umat Islam dah. Yang ni orang duk tanya ramai lah. ISIS tu betul ke tak betul Islam tu?
Kalau anak-anak perhatikan, tadi Ustaz di awal ada sebut dah, 56 ajaran sesat yang diwartakan JAKIM itu pun guna nama Islamik semua. Malangnya, amalannya jauh sekali daripada Islam. Walaupun ISIS tu ada perkataan Islamik, tapi yakinlah bahawa itu adalah propaganda. Itu adalah amalan-amalan yang sesat, tak betul daripada ajaran Islam. Okey, itu aspek yang pertama. Okey, kesan daripada aspek kedua, kesan ekonomi. Jadi kalaulah seorang tu bersifat jumud macam tadi dia anggap ibadat tu hanya ibadat khusus saja, tak perlu lagi ibadat umum. Kerja tak perlu. Matlamat mana ni? Matlamat syurga saja. Dia lupa dengan bekerja itu pun juga boleh bawa dia ke syurga. Dia lupa yang tu sebab apa? Nanti dia akan mewujudkan masyarakat yang malas dan pasif. Tak mau buat apa dah. Okey. Seterusnya, yang ketiga. Okey. Membelanjakan wang kepada perkara yang berfaedah. Tengok tadi, slide tadi slide tadi tulis RM400 boleh hapus dosa. Padahal tak betul pun. Cuba ambil RM400 tu. Belanja ke satu benda yang baik. Beli makanan ke, okey. Sara keluarga ke, bersedekah ke, okey. Semuanya memberi manfaat. Malangnya dia pergi bayar dekat bomo tu, kononnya boleh hapuskan dosa. Seronoknya kalau boleh hapus dosa kan. Buat hari ni bayar esok, buat hari ni bayar esok. Suci bersih kita ni ajaran sesat punya pukulan kan. Okey. Seterusnya, aspek yang ketiga aspek politik. Kita sedia maklum orang-orang macam ISIS tadi, oleh kerana fahaman ajaran sesat dia, kepercayaan sesat, dia bertindak dengan tindakan yang ganas. Bahkan kalau tengok video, ada aksi-aksi nak sebut pun takut menyembelih orang, membunuh, menikah, membakar, merotan, menyebat dan sebagainya. Itu tindakan ganas, huru-hara nanti masyarakat, menggugat kestabilan. Okey, yang kedua. Okey, suasana tidak harmoni. Contohnya ada seorang ni dia sesat, praktik ajaran lain, masuk masjid tempat kita solat biasa. Orang tak solat lagi, dia solat dah. Kan? Kita bila sujud, bila rukuk, tak ada dah perbuatan lain. Yang ni ada menepuk-nepuk paha, menghulur-hulurkan tangan. Mesti ada suasana yang tidak harmoni kerana taksub ajaran sesat. Okey, aspek yang terakhir aspek kemasyarakatan. Okey, aspek kemasyarakatan, apa akan jadi? Mewujudkan masyarakat yang agresif dan kasar. Yang ni bila dia rasa dia je betul, buat demonstrasi, naikkan spanduk, okey, ada benda yang tak kena saja, memberontak. Okey, apa yang penting sekali, yang terakhir dekat sini, dalam aspek masyarakat, confirmlah kita tak akan dapat mewujudkan perpaduan. Kerana hubungan silaturahim akan terputus. Dah dia tak percaya kat kita kan, kita pun tak berani, takut dengan amalan dia. Lama-kelamaan, masyarakat Islam ni makin lama makin jauh. Walaupun duduk di satu qaryah, satu taman, satu kampung. Okey anak-anak. Okey, settle. Habis dah 3 benda Anak-anak dah tahu takrif, dah boleh kenal pasti apa tadi? Ciri-ciri ajaran sesat. Okey, baik. Dan yang ni yang keempat, okey, terakhirlah dalam tajuk kita hari ni adalah cara untuk menjauhi ajaran sesat. Okey, kita lajukan sikit sebab cara ni ingat cuma dalam periksa, bila kita sebut cara, anak-anak mesti jawab dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Jangan jawab dalam ayat pernyataan. Sambil-sambil kita cerita teknik menjawab. Okey, pertama sekali, dari sudut ilmu apa cara dia? Persiapkan diri kita dengan akidah yang benar, berdasarkan aliran ahli sunnah wal jamaah. Itu Ustaz ringkaskan, ASWJ, ahli sunnah wal jamaah. Okey, tingkatan 5 nanti akan jumpa tajuk ni. Okey, yang kedua, dalam bab-bab sahabat ataupun aspek sahabat, kalau kita tahu sahabat kita, ahli keluarga kita dah praktik ajaran sesat, peringkat awal kita jauhkan diri. Sebab kita ni belum tentu lagi peneguhan iman kita. Mana tahu dia duk sembang-sembang, duk ajak kita, lama-kelamaan kita pula tergerak hati. Bukan kita nak betulkan dia pula boleh tarik kita. Hindari sekejap. Okay? Kalau kita dah rasa ada bukti, ada dalil, ada kekuatan, barulah kita dekatkan dia balik, dakwah dia balik. Yang ketiga, dari sudut amalan, okay? Kita mesti memastikan
Tu yang ajaran yang diamalkan ini adalah berdasarkan Quran dan sunnah. Betul ke zikir yang saya baca ni la ilaha illallah? Cari-cari dalam hadis nah. Ada jumpa betul-betul ni. Sebaik-baik zikir adalah lafaz la ilaha illallah. Okey, amalkan. Apa-apa pun mesti pastikan ke sahihannya. Okey, seterusnya. 3 aspek yang terakhir untuk kita jauhi ajaran sesat. Yang keempat, walaupun duduk di pertama ni, tapi ini yang keempat. Kalau ada kemampuan, insya-Allah anak-anak hari ni maklumat di hujung jari, tekan saja handphone tu tekan saja laptop komputer tu, Google kan minta tolong pak cik Google tu, carilah maklumat-maklumat dari sumber yang sahih. Ada orang kata tak guna tengok internet. Salah tu. Sekarang ni majlis fatwa yang hebat Darul Ifta sekalipun, kita boleh dapatkan fatwanya melalui internet saja. Bahkan kita bukan ke Mesir pun, kita bukan ke Qatar pun, kita duduk di Malaysia saja. Tapi kita boleh tahu apa fatwa-fatwa. Yang pasti, kenal pasti dulu. Kaji betul-betul, itu adalah dari sumber yang sahih. Okey, dalam diri kita, ini antara yang kita, orang kata apa, tak boleh buat apa adalah kan. Nak lawan kan, dia lagi hebat. Silap-silap nanti dia apa-apakan kita. Kita boleh berdoa. Okey, doalah kepada Allah sebab tu Nabi ajar ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Okey, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati daripada agama dan juga ketaatan. Jangan ubah-ubah lagi. Kalau dah Islam tu, Islamlah. Okey. Last sekali adalah taubat wasari'u ila maghfirah. Ini tuntutan Allah Siapa-siapa yang ada buat salah, kesilapan, cepat-cepatlah bertaubat. Okey, ini Ustaz senaraikan. Sebenarnya tidak ada pun dalam buku teks tapi bolehlah baca apa sebabnya? Apa faktor yang menyebabkan ajaran sesat ini boleh berleluasa, tersebar terutamanya di Malaysia ni. Tak usah duk ambil kira negara orang lah. Tu Ustaz Indonesia tu Ahmadiyah ramai tu ambil pergi kat dia. Yang kita nak tengok hari ni di tempat kita ni. Ada 4 lah rumusan. Bukan nak salahkan siapa-siapa, tapi kita kena akui. Pertama sekali, diri sendiri. Dia membiarkan diri dia dalam kejahilan. Bahkan hari ni ilmu di hujung jari pun dia tak mau. Okey. Yang kedua, kita amat-amat lemah dalam menapis ataupun menolak pengaruh daripada budaya barat. Macam tadi, amalan purba, adat. Tengok binatang kata, bunyi burung hantu ni mesti ada orang mati. Tengok kucing, ular melintas, ada ni. Okey, yang ketiga, media massa. Tadi kita ambil contoh yang baik, dapatkan fatwa kan. Ada juga orang yang cari benda-benda yang salah. Okey, seterusnya yang terakhir, kelemahan dalam peruntukan dan penguatkuasaan undang-undang. Yang ni kita kena yakin di Malaysia ni undang-undang syar'i mesti duduk di bawah lah. Bukan memperakui maksudnya follow sama dengan undang-undang sivil. Dah termaktub dalam perlembagaan. Okey, sebagai penamatnya, yang ni Ustaz tak akan baca lah. Anak-anak nanti insya-Allah boleh bacalah beberapa artikel yang kita boleh jadikan rujukan. Ataupun kalau ada Facebook tu, type je yang bawah tu Ustaz Engku Ahmad Zaki ni, pensyarah di Terengganu. Ni bidang dia ni, bidang akidah Banyak maklumat yang dia salurkan. Dengarlah dia. Dia pun dah buat roadshow tahun lepas 2020 nak terangkan kepada kita ni mana satu ajaran betul, mana satu ajaran yang sesat. Okey, anak-anak ya. Okey, jadi setakat itu dahulu untuk kali ini. Jadi harapan Ustaz, walaupun masa agak singkat, tapi harapan Ustaz 4 objektif yang kita gariskan di awal tadi, okey, kita dapat khatam pada hari ini dan kita dapat praktikkan di dunia luar. Bab-bab akidah ni tak boleh cakap saja. Orang nak kenal pun payah. Jadi tengok semula, refer balik, okey, perhatikan sekeliling kita. Jika ada tindakan yang perlu kita ambil, okey, bertindaklah. Jika tak mampu, ikutlah yang macam kita sebut tadi, berdoa dan bertawakal. Okey, setakat itu sahaja dari Ustaz. Mohon ampun dan maaf kalau ada kesilapan, boleh perbetulkan. InsyaAllah kita share sama-sama. Semoga anak-anak dapat mengikuti PDPR ini dengan baik. Okey, kita jumpa lagi di lain siaran, insya-Allah.